Yang terbaru, tak payahlah kita nak sebut nama kan, nanti kalau ada yang muntah lagi. Baik, tak payah sebut nama. Ada hamba Allah bila kehidupannya menyanggah fitrah, ataupun bahasa mudahnya kecelaruan jantina. Kata orang Perak, tak tentu kepala, tak tentu ekor, kan? Dia melanggar fitrah secara terang dan jelas. Allah izinkan dia lahir ke atas muka bumi ini sebagai seorang hamba lelaki yang gagah dan perkasa untuk menjadi pemimpin dan pembimbing kepada umat atas muka bumi ini. Tiba-tiba dia tukar, dia buang sana, dia buang sini, dia suntik sana, dia suntik sini. Bila dipertikaikan, dia pun mengakulah, saya sebenarnya mat, bukan no, katanya. Tapi sekarang dah no, dia kata, sebab pistol dah tercabut. Kenyataan-kenyataan yang merapu tak tentu arah ni kan. Jadi bila dia buat sesuatu yang menyanggah fitrah, bahkan melanggar hukum agama, secara terang-terang dia tengah lawan Allah Ta'ala, orang yang bertanggungjawab, pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam institusi agama, dia mesti bertindak. Nanti dia kena jawab dengan Allah Ta'ala. Satu, nanti dia akan berdepan dengan tekanan daripada masyarakat. Masyarakat tu sumpah serana ni, apa makan gaji buta, gaji ribu, bondo macam ni pun tak boleh selesai, kan? Jadi bila dia ambil tindakan, si kecelaruan jantina ini merasakan dia diinaya. Dia merasakan dia inaya. Dia pun melarikan diri. Melarikan diri, bersembunyilah dia di satu tempat yang gagal dikesan sampai ke hari ini. Saya sarankan pihak berkuasa jumpalah bomoh teropong. Dia tahu ni confirm, bomoh teropong confirm tahu kat mana. Dia angkat bawah kelapa dia tu, dengan teropong dia tu, dia akan jumpa. Mungkin dah disembunyikan oleh jin beragas. Mungkin lah kan. Baik, apa yang amat menakutkan kita, dia mungkin tak takut, kita takut. Sebab dek kerana perbuatan dia, takut bala Allah turun dengan kita-kita sekali kena sapu. Secara terang dan jelas dipertontonkan, dipublishkan benda ni, seantero alam tengok apa yang dia cakap. Dia kata hari ini dia rasa dia tidak mendapat keadilan yang sewajarnya, dia ditekan. Jadi hari ini saya mengumumkan saya keluar daripada Islam. Nampak tak? Bila cerita keluar daripada Islam ini bukan cerita main-main, bukan cerita main-main. Kalau dia cerita saya keluar daripada menjadi lelaki, ada ampun dia lagi, masih boleh bertaubat, masih boleh minta ampun dengan Allah. Tapi cerita bila dia umumkan keluar daripada Islam, automatically dia mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Nampak tak? Tiada maaf bagimu. Dalam Islam apa dia? Putih kepala, kan? Bukan macam putih kepala yang dia buat tu. Ni putih kepala sungguh, pancung. Tapi taklah kita nak pancung dia, kan? Kalau boleh kita harap dia ini kembalilah ke pangkal jalan, mengucaplah balik 2 kalimah syahadah, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, akuilah kesilapan, kembalilah kepada fitrah. Jangan dah buat kerja macam ni. Bila dia cakap macam ni, dia ramai pengikut dan dia kaya. Pengikut dia akan kata apa? Betul juga kan, kita buat benda baik pun salah, pergi Mekah pun salah. Tak salah pergi Mekah tu, yang pergi pakai telekung tu yang salah, kan? Kamu jantan buat apa pakai telekung? Tak sah umrah tu. Orang lelaki mana boleh tutup kepala ketika berihram. Ini berlitup tutup habis dengan telekung dengan apa? Highlight pula gambar bagi kurma orang makan kek lah apalah. Allah Akbar. Kita tak pertikaikan kekayaan dia. Alhamdulillah Allah bagi dia kaya. Kaya lah, tak ada masalah. Tetapi kaya tu siapa yang bagi? Semua itu Allah yang bagi. Apa pun yang kamu ada, semuanya Allah yang bagi. Allah bagi pinjam.
Jangan duk melawan Allah, jangan biadab dengan Allah Ta'ala. Jangan mensyirik, jangan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa benda ni berlaku? Ni yang kita nak baca ni. Sebab dia adalah orang Islam, tapi mungkin dia tak kenal Islam ini siapa yang punya, kan? Dia tak kenal Allah dan Rasulnya, dia tidak memahami agama itu dalam arti kata yang sebenarnya. Jadilah dia manusia yang tersasar jauh macam hari ini. Jadi macam hamba Allah yang saya sebut tadi, antara ungkapan dia dalam dia buat video yang dia buat tu, dia kata tak salah kan kita nak mengkaji agama lain. Tak salah, apa salah? Tak salah mengkaji agama lain, tetapi akhirnya buatlah kajian semacam mana pun, selama mana pun, setinggi mana pun, akhirnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itulah yang paling tinggi, tidak ada lagi yang tinggi selebih daripada Islam. Dan Allah telah mengiktiraf Islam itu, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tak ada agama di sisi Allah melainkan Islam. Kajilah berapa puluh buku nak kaji pun, tetapi akhirnya di atas dasar iman dan akidah kita 100% mengatakan bahawa Islam itulah agamaku, dan kita tidak akan mati melainkan mati di dalam Islam. Nampak? Jadi bila kenyataan-kenyataan yang macam ni keluar, pengikut dia tengok, betul lah, kesian lah dia, kena kami support. Nampak lah, redha kepada kufur jadi kufur, redha kepada maksiat jadi maksiat. Bila dia lepas macam tu, automatically dia sudah kufur. Kalau ada yang menyokong ni mungkin di kalangan anak-anak kita, mereka redha dengan kekufuran itu, mereka juga akan turut kufur kerana redha dengan kekufuran. Jangan duk main-main, kan? Minat juga, tapi jangan sampai kita terheret sama, tergelincir daripada jatuhnya ataupun gugurnya syahadah kita.